daya dan gerakan 1, 2 dan 3. So hari ni kita nak buat untuk yang ketiga, untuk yang kedua dan yang ketiga. Okey, saya nak tunjuk sesuatu. Sekejap, saya nak share dahulu. Okey, you are presenting your screen. Okey, hai, selamat malam Ciahok. Ciahok yang rajin datang. Begitu juga Fazura, selamat datang. Ashura, saya yang tulis di sini. Okey, saya terus kepada mana dia tadi? Hilang pula. Sekejap. Dah hilang. 51. OpenWiz. Mana OpenWiz Pin. Okey. Malam kita dah bincang tentang, saya dah minta kamu buat, kamu tengok pada eksperimen ni. Ada soalan tak untuk eksperimen ni? Eksperimen 2.4 dan 2.5. Ada soalan tak? Okey, tak ada soalan. So, dua-dua eksperimen ni melibatkan hendak mencari pecutan dan juga jisim, sebab dia nak kaitkan dengan formula F sama dengan MA. Okey, F sama dengan MA. Kita lihat mana formula F sama MA. OpenWiz Pin. Okey, hukum gerakan Newton kedua. F sama dengan MA. Okey. Okey, kalau kamu tengok daripada yang kita bincang hari semalam, hukum gerakan Newton pertama, lepas tu hukum gerakan Newton kedua dan hukum gerakan Newton ketiga. Antara dua tu, antara setiap satu tu, contohnya hukum gerakan Newton pertama ke hukum gerakan Newton kedua. Kalau kamu ingat balik, apa yang kita dah belajar? Hukum gerakan Newton pertama, kita dah belajar dalam dia ada inersia. Ingat lagi? Okay, dalamnya ada inersia, dalamnya ada momentum, dalamnya ada letupan. Okey, 3 tu. Lepas tu barulah kita masuk hukum gerakan Newton kedua. Hukum gerakan Newton kedua melibatkan jisim dan juga pecutan. Okey, F sama MA. So, apa kaitan dia? Ini yang kita dah bincang semalam. Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa apabila terdapat suatu daya bersih luar bertindak ke atas suatu objek, pecutan adalah berkadar terus dengan daya bersih dan momen magnetik yang berkadar songsang dengan jisim objek itu. So, dia melibatkan formula ni lah. Formula F sama MA. Itu menjadikan dia sebagai A, pecutan. A sama dengan F bagi M. So, dia berkadar terus dengan daya F dan berkadar songsang dengan jisim. Okay, itu hukum gerakan Newton kedua. So, kita nak tengok seterusnya, apa yang kita nak masuk dalam hukum gerakan Newton kedua. Ingat tadi, yang pertama tadi dia ada inersia, ada momentum, ada letupan. So, untuk gerakan Newton kedua ada satu lagi subtopik nama dia impulse. Kita lihat ni, impulse. Okay, apa benda impulse ni pula? Okay, sebelum impulse tu dia ada bagi contoh-contoh ni lah. Oh, ini ada contoh. Kita tengok dulu contoh ni. Tarifan hukum gerakan Newton kedua ni ada diterangkan. Tengok pada contoh 2.20. Sebuah kotak berjisim 100 kg diletakkan di atas lantai licin suatu daya F. Jika F sama dengan 200 Newton, kirakan pecutan kotak itu. F 200 Newton. Okey. Tengok formula ni. 200 Newton, MA, M jisim dia 100, A pecutan. So pecutan adalah 2 meter per saat kuasa 2. Boleh? Ada soalan? A? Okey, tak ada soalan. Kita lihat pada B. Jika halaju objek itu berubah daripada pegun menjadi 15 meter sesaat dalam 10 saat apabila dikenakan satu daya, berapakah daya yang dikenakan itu? Okey. Kalau soalan A ni sebenarnya ramai pelajar boleh jawab sebab dia senang. Dia cuma masukkan dalam formula MA. Okey, soalan B, saya percaya ramai yang jadi confused kat mana kita nak gunakan formula ni. Okay, mana satu nak mulakan? Soalan dia tanya tentang daya. Kamu tahu daya sama dengan F sama dengan MA. Masalahnya dia tak beritahu pun tentang A ataupun pecutan. Dia hanya beritahu halaju objek itu berubah daripada pegun menjadi 15 meter saat dalam 10 saat. Sebenarnya, ayat yang pertama ni terkandung di dalamnya pecutan.
Kenapa? Sebab pecutan sama dengan halaju akhir tolak halaju awal bagi dengan masa. So kat sini dia tulis berubah daripada pegun. Pegun maksud dia halaju dia kosong. So masukkan kat sini kosong nampak ni, betul? U dia kosong. Halaju akhir dia 15, masukkan 15 bagi dengan masa, maka dapatlah pecutan. Daripada formula pecutan ni kita masukkan dalam senarai formula, maka dapatlah berapakah daya yang dikenakan. Okey, senang? Boleh? Ada soalan boleh tanya? Okey, ingat dalam peperiksaan SPM ke dalam apa-apa saja fizik, kalau kamu dapat masalah, first kali apa yang kamu kena buat kalau kamu tak tahu, tengok balik senarai formula. Itu penting senarai formula. Saya ajar banyak kali, mesti tengok pada senarai formula. Okey. Lagi bagus kalau kamu sepintas lalu teringat formula-formula yang tak ada dalam senarai formula tu, kamu tambah kat depan. Sebelum kertas dibuka nanti kena menunggu, dekat muka depan tu kamu boleh tulis apakah senarai-senarai formula yang kamu ingat. Sebab dalam tempoh menunggu tu 10 minit tu kita boleh menconting, tak ada masalah. Dia ada bagi kertas. Dia tak bagi buka kertas soalan tapi kamu boleh conting. So, tulislah apa definisi ke senarai formula ke apa-apa saja yang kamu ingat dalam kertas conting tu sebelum lupa. Okey, itu kaedah untuk menjawab soalan SPM. Okey, seterusnya contoh 2.21. Sebuah kotak berjisim 5 kg bergerak dengan halaju seragam apabila dikenakan satu daya 10 Newton, kirakan daya geseran. Ini senang saja, kalau sebelah sana 10, dia punya lawan dia mesti 10. Faham soalan ni? Cuba tengok baik jawapannya. Oleh kerana kotak itu bergerak dengan halaju seragam, daya bersih bertindak kosong, maka magnitud daya geseran ialah cos 10. Okey, sampai sini faham tak Cik Hok? Cik Hok yang semalam tanya tentang halaju seragam. Hello? So, kalau dia halaju seragam, maksudnya dia daya adalah kosong. Ya, daya paduan dia adalah kosong. Faham tak? Kenapa tak boleh daya saja? Okey, kalau daya saja, kamu kalau kata daya saja, saya boleh kata daya itu 10 Newton. Saya ada tambah satu lagi, daya geseran. Kamu tak sebut daya geseran, betul? Kalau daya paduan, maksud dia daya ke kanan dan juga daya geseran. Itu namanya daya paduan. Boleh? Ataupun daya bersih. Kat dalam soalan jawapan ni dia tulis daya bersih. Daya bersih, daya paduan samalah. Kita tak panggil sebagai daya je. Okay? Okey. Sebab tu tak panggil daya je. Mesti ada daya paduan ataupun daya bersih. Maksudnya jumlah daya. Semua daya yang dikenakan padanya. Semua daya dikenakan padanya kalau halaju seragam adalah kosong. Okey, kita lihat beam. Pecutan kotak jika dikenakan daya 20 Newton. Okay, ingat dalam soalan ini dia tidak mengabaikan geseran. Dia masukkan tak? Nampak? Dia tak abaikan geseran. Ini trik soalan ni. Sebab setengah-setengah pelajar bila dapat soalan ni, dia terlupa bahawa ada daya geseran 10 Newton. Katakanlah soalan ini tak keluar. Dia lupa ada daya geseran 10 Newton. Saya takut macam tu. Ini tak ada. Dia tak beritahu daya geseran. Dia beritahu yang ini saja. So kalau beritahu ini saja, kamu kena dapat faham bahawa ada daya geseran 10 Newton. Nampak tak masalah dia? Okay? Kalau aras tinggi, yang ini dia tak bagi. Terus B. Kalau terus B, kamu kena ingat daya geseran dia mesti ada 10 Newton sebab halaju seragam dia 10 Newton. Okay, so masukkanlah dalam ni. Kalau akan dapatlah jawapan dia. Lepas tu menggunakan formula S sama MA, dapatlah pecutan dia. Okay, sampai ini ada soalan, boleh? Cikgu, yang geseran tu 10 Newton itu tetap ke? Okey, kenapa tetap? Sebab dalam memang tetap Cik Hok. Kenapa tetap? Sebab dalam soalan dia dah beritahu. Bergerak dengan halaju seragam apa dikenakan 10 Newton. Dia Faham tak? masih bagi tahu Kalau dia beritahu. Okey, tengok sini Cik Hok Okey, bayangkan awak tengok ayat ni baik-baik. Sebuah kotak berjisim 5 kg bergerak dengan halaju seragam apabila dikenakan satu daya 10 Newton. Halaju seragam 10 Newton. Awak ingat ayat ni penting ni ayat ni penting. Halaju seragam apabila 10 Newton. Maksud dia, kalau tidak 10 Newton, halaju dia tak seragam. Bila halaju dia tak seragam, ada pecutan. Boleh tak dapat geseran? Tak boleh. Saya tak tahu. Sebab dia ada pecutan. Faham tak Cik? Tak. Ha? Tak. Tak faham? Okay, saya ulang sekali lagi
Okey, Chap tadi tanya, saya ulang sekali lagi soalan dia. Adakah memang soalan dia macam ini? Okey. Okey, kalau diberi tahu ayat ni, kamu tengok ayat ni Chap. Halaju seragam apabila dikenakan daya 10 Newton. Okey, ingat semalam kita bincang, bila halaju seragam, katakanlah ini kereta, kalau ke sana 10 Newton, dia seragam, halaju seragam, geseran dia 10 Newton. Automatik. Okey. Tetapi kalau kotak atau kereta ni contohnya soalan ni kereta ni lah. Katakanlah kereta ini dia tidak 10 Newton. Dia tidak bergerak 10 Newton. Maka halaju dia tidak seragam. Kenapa? Sebab ayat ni tulis bergerak dengan halaju seragam apabila dikenakan satu daya 10 Newton. Kalau bukan 10 Newton, dia bukannya halaju seragam. Jadi maksud dia kalau kereta ni bergerak 10 Newton, dia seragam. Tapi kalau 9 Newton, dia tak seragam. Faham? 9 Newton dia lagi lambat. Kenapa saya kata lagi lambat? Sebab daya geseran tetap 10 Newton. Kalau 8 Newton, lambat. Kalau 15 Newton, lagi laju. Lagi laju ke depan. Ada pecutan. Boleh tak? Faham tak? Dia hanya seragam bila 10 Newton saja. Mencecah 10 Newton je dia seragam. Tak 10 Newton dia tak seragam. Boleh cakap? So yang geseran tu Mesti 10 Newton. sama. Ya, mesti sama 10 Newton. Sebab itu saya kata tadi, katakanlah soalan ini, yang ini tak dibagi. Ini tak bagi soalan tak bagi. Pecutan kotak, bayangkan ni tak ada Pecutan kotak jika dikenakan 20 Newton. Sini soalan 10 Newton, sini 20 Newton. Kalau kamu tak fikir pasal daya geseran, kamu tak fikir, kamu lupa daya geseran, kamu terus ambil F sama dengan MA. M tu 5 kg, F tu 20 Newton, kamu dapatkan A. Betul? So jawapan awak akan jadi salah. Sebab kamu lupa bahawa ada geseran 10 Newton. Faham tak? Saya ulang lagi Kalau dia 20 Newton, dia akan laju ke depan. Sebab geseran dia hanya 10 Newton sahaja. Kalau dia kurang daripada 10 Newton, contohnya 9 Newton, so dia bergerak atau tidak? Dia tidak bergerak. Sebab daya geseran dia lebih besar daripada daya yang nak digerakkan. Kalau 9 Newton, 8 Newton, 7 Newton, 6 Newton, kereta ini tidak bergerak. Kalau 10 Newton, dia laju seragam. Faham tak? Sebab daya geseran dia lebih besar daripada dia nak bergerak. Macam dia nak bergerak? Contohnya, awak tolak suatu kotak. Satu kotak yang isi dalamnya adalah kontena. Boleh tak bergerak? Tak boleh bergerak. Sebab daya daripada kontena tu, daya geseran dia lebih besar daripada badan awak. Tapi kalau tong gas, awak boleh tolak. Sebab daya dia lebih kecil daripada daya yang awak kenakan pada tong gas itu. Nampak tak? So, dari sini, daripada malam ni, kamu dapat belajar sesuatu. Bahawa, kalau tak ada soalan ni, kamu dah nampak. Dia kalau ada halaju seragam apabila dikenakan satu daya ni, ini hati-hati. Ini maksudnya ada daya geseran. Jangan abaikan ini. Ingat jangan abaikan ini. Boleh? Okay. Okey, seterusnya. Kita lihat muka surat seterusnya, muka surat terakhir. Sekejap saya keluar dulu. Okey, muka surat terakhir untuk malam ini. Okey, impuls dan daya impuls. Okey, ini menarik Impuls dan daya impuls. Ingat, impuls dan daya impuls ni dia belajar sebelum daripada hukum gerakan Newton ketiga. So dia masuk dalam area hukum gerakan Newton kedua. Hukum gerakan Newton kedua mesti ada melibatkan M dengan A, betul? So sebab tu dia mesti melibatkan F sama MA. So masukkan kat sini A sama B tolak U bagi T, nombor 1, nombor 2 ni faham Perhatikan persamaan ni, masukkan 2. So dengan itu FT sama MB tolak MU. Okay, boleh? So ada 2 Saya highlightkan dua-dua ni dulu sekejap. Mana kotak dia? Okey. Ini yang pertama. Okey, ini yang kedua. Okey, dua-dua ni ada kaitan. Okay, yang pertama. Kita lihat bawah.
Impuls sama dengan Ft. Impuls juga ditakrifkan sebagai perubahan momentum. Okay. So, impuls adalah perubahan momentum. Perubahan momentum maksudnya MV tolak MU lah. Itu perubahan momentum. MV tu momentum akhir. MU tu momentum awal. Okay. Impuls. Ft sama MV tolak MU. Perubahan momentum. Unit SI bagi impuls adalah kilogram meter saat ataupun NS. Impuls adalah suatu kuantiti vektor. Itu yang pertama Ft, MV tolak MU. Okey, yang kedua, daya impuls. Okey, daya impuls ada perkataan tambah daya jadi lain Daya impuls ditakrifkan sebagai kadar perubahan. Kadar perubahan momentum. Okey, nampak? Saya tak nak highlight ini. Tengok pada kadar ni. Ingat, saya dah ajar awak kalau ada perkataan kadar, maksud dia per masa. Terhadap masa Kadar per masa. So, kadar perubahan momentum. Maksud dia perubahan momentum bahagi dengan masa. So, daya impuls melibatkan masa. So, ingat daya impuls melibatkan masa. Kalau impuls saja, dia tidak melibatkan masa. Dia hanya perubahan momentum. Boleh? Okay, kita lihat contoh. Saya lebih suka pada contoh sebab kamu kena nampak beza antara impuls dengan daya impuls. Dua-dua tu berbeza. Ingat, daya impuls dia melibatkan masa, impuls dia tidak melibatkan masa, dia hanya kadar perubahan momentum. So, sebuah kereta berjisim 1000 kg sedang bergerak dengan laju 25 minit saat. Kereta itu terlanggar pohon pokok dan diberhentikan dalam masa 0.05 saat. Kirakan daya impuls yang dikenakan ke atas kereta itu. Okay, ini menarik soalan ni. Okay, sebelum kita jawab soalan ni, cuba bayangkan dahulu ada sebuah kereta, ini satu kereta 1000 kg sedang bergerak 25 meter sesaat, 25 meter saat yang dia bawa 25 saat. Lepas itu dia langgar pokok. Mana-mana kereta, mana-mana kenderaan, awak sendiri pun kalau langgar pokok, awak tak terus berhenti. Faham tak? Awak akan terasa dulu, lepas tu kereta ni pun langgar dulu, dia dah hancur semua, lepas tu barulah terasa dayanya. So, barulah berhenti, barulah kereta tu berhenti. Faham tak? Kamu terlanggar pokok pun kamu tak terus berhenti, kamu masih lagi berjalan ke depan, lepas tu baru berhenti. So, dia diberhentikan dalam masa 0.05 saat. Kenapa penting? Sebab berhenti dalam 0.05 saat tu akan memberi kesan kepada daya. Okay, ingat tadi? Daya apa? Daya impuls. Sebab daya impuls melibatkan masa. Tapi dia tidak memberi kesan kepada impuls. Sebab impuls tidak melibatkan masa. Faham konsep tu? Kalau impuls tak melibatkan masa. Kalau daya impuls melibatkan masa. So, soalan dia, kira daya impuls yang dikenakan ke atas kereta itu. So, menggunakan formula ni, kamu macam biasa masukkan formula ni, kamu dapat jawapan dia. Okay, nampak dapat jawapannya negatif. Okay, saya nak tunjukkan pada awak, kalau impuls, dia MV tolak MU. MV tolak MU tak ada bagi masa, dapatlah jawapannya. Okay, dalam Newton per saat Okay, sekarang ni daya impuls dia ada negatif 500,000 Newton. Okay, kenapa negatif 500,000 Newton tu penting? Kenapa soalan ini, kenapa kita nak belajar daya impuls? Sebab dalam masa yang singkat, saya ulang sekali lagi dalam masa yang singkat, dia punya daya impuls lebih besar berbanding dalam masa yang lambat. Okay, saya ulang sekali lagi perhatikan ayat tu betul-betul. Ada nyamuk seko Perhatikan betul-betul Dalam masa yang singkat, kesan daya impuls dia lebih besar berbanding daya impuls dalam masa yang panjang. Kenapa? Sebab kita bahagi dengan masa. Kalau masa dia panjang, katakanlah masa dia 5 minit. 5 minit dah besar lah, dia kurang bukan 500,000. Betul tak? Dia akan potong 2 sini jadi 5,000 Newton. Sekali lagi kalau 0.05, kamu akan dapat sini 500,000. Tapi kalau kamu ambil 5 saat saja, akan jadi 5,000. Betul tak? Hello? Hello, betul tak? Ya. Okay. Ada beza tak? 500,000 dengan 5,000. Ingat, ini daya negatif yang kena. Kalau kereta ni langgar pokok,
dengan 500,000 Newton, orang tu mati. Tapi kalau kereta tu langgar pokok, 5,000 Newton, orang tu mati juga. Tapi cedera, mungkin cedera. Tapi kalau dia langgar lagi lambat, mungkin dia tak cedera. Faham tak konsep tu? Boleh So, masa tu penting. Sebab itu, kamu tengok kereta zaman sekarang, kalau kereta elektrik, dia pakai aluminium. Kalau kereta racing, dia pakai fiberglass. Okay? Kalau kereta, kamu tengok macam plastik lah. Kereta bumper, kereta sekarang, kereta Persona ke kereta yang dekat jalan, baik Toyota yang mahal-mahal, semua bumper dia plastik. Kenapa plastik? Sebab dia nak menambahkan, nak melambatkan lagi kereta tu berhenti. Sebab dia melambatkan lagi, kalau ambil masa 2 minit saja pun, dia punya kesan tak seteruk, daya impas dia tak seteruk kalau kereta zaman dulu yang bumper dia besi. Langgar terus, orang kat dalam tu boleh mati. Sebab daya impas dia besar. Faham tak? Sebab itu kita penting untuk belajar daya impas ni, sebab dia melibatkan pelanggaran. Pelanggaran kalau masa pendek, dia akan lebih menyakitkan, lebih mencederakan lagi, boleh menyebabkan kematian berbanding masa yang panjang. Itu untuk kereta. Okay, satu lagi yang menarik bagi pelajar-pelajar yang pernah ambil seni bela diri, macam silat ke karate do ke, ini tambahan karate do. Okay, saya pernah ikuti, ada kawan saya yang ambil, saya tanyalah kan, kenapa? Ini borak santai Saya tanyalah kan, kenapa cara kamu tumbuk macam tu? Okay. Kita tengok kalau cerita cowboy cerita cowboy, cerita sebelah barat, dia tumbuk terus ke perut. Tumbuk terus ke perut terus lekat kat perut, orang tu pun sakit. Okay. Tetapi dalam seni bela diri sebelah Asia, dia kalau contoh macam ni dia pukul, dia terus tarik. Dia tak terus tumbuk lekat, tak ada. Dia lepaskan. Okey, kenapa? Sebab dia sebenarnya mengambil kira masa. Ingat masa. Masa yang singkat lebih sakit daripada masa yang lambat. Nampak konsep tu? Konsep tu digunakan dalam silat dalam silat ke, dalam kungfu ke, dalam mana semua ambil dalam dia tumbuk cepat. Jadi tangan awak kurang sakit tapi mengenakan daya yang cepat yang menyakitkan pada pihak lawan. Okey, itu sedikit tambahan. Okey, setakat ni ada soalan? Dah habis dah bab ni. Okey, saya akan uploadkan dalam YouTube semua sekali siri bab 1 ni. Sebelum kita akan masuk bab siri kedua, daya dan gerakan 2 pada minggu depan hari Ahad. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Okey, Amira Syaira tak ada. Aslina tak ada. Okey, so itu saja untuk malam ni. Sekian, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada hari Ahad malam dan juga Ahad pagi untuk kelas 5A. Okey, jumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.